jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi gereja kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dengan ummul kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ilahana anta maqsudana wa ridhaka matlubana. Amin. Amma ba'. Alhamdulillah, pengerusi dan seluruh jawatankuasa surau, tuan-tuan hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dalam keadaan tenang dengan bau yang sedap dalam surau kita ni. Alhamdulillah, bau yang menyegarkan, insya-Allah. Ala kulli hal, tuan-tuan, syukur pada Allah kita dah bertemu dengan hari yang penuh keberkatan, iaitu hari Jumaat. Marilah sama-sama kita meletakkan satu tugasan yang wajib diselesaikan oleh diri sendiri, khususnya pada hari Jumaat ini. Sekurang-kurangnya kita dapat menyelesaikan selawat kepada baginda Nabi SAW sekurang-kurangnya 100 kali. Banyaknya Ustaz, 100 kali tak banyak, tuan-tuan. Yang sebut banyak tu yang tak pernah try. Kan? Tingginya naik gunung, tapi bila naik awak tak tinggi sangat, kan? Banyaknya makan, bila makan tak banyak sangat. Kita tak try lagi. Jadi sama-samalah kita cuba dengan hari Jumaat ni berselawat pada Nabi SAW, insya-Allah. Tuan-tuan, saya tak nak buang masa dengan masa yang terhad ni. Saya nak terus mula dengan satu hadis Nabi SAW. Kena dengan kebanyakan kita di Putrajaya ni, iaitu kalangan usia yang lebih kurang saya lah. Kira kalau haji pun lebih kurang saya lagi. Apa dia Nabi sebut dalam satu hadis Nabi SAW, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi SAW, sab'atun yuzilluhumullah fi zillih yauma la zilla illa zilluh. Nabi sebut 7 golongan yang mendapat naungan Allah di hari yang mana tiada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semua akan sampai satu keadaan, satu masa yang mana waktu itu tak ada lagi naungan ataupun perlindungan lain kecuali 7 perlindungan ini. Bila hari itu? Iaitu hari di Yaumal Mahsyar, hari mahsyar nanti. Kat sini kita boleh minta tolong orang lain, kan? Tak ada duit, cari orang ada duit lah. Apa ni, nak masuk kerja cari kabel. Jangan buat macam tu, tuan-tuan. Nak bisnes, jumpa orang yang boleh meluluskan bisnes kita. Apa-apalah, kan? Anak akan minta tolong ayah dia, suami akan minta tolong isteri, isteri minta tolong suami. Masing-masing ada bantuan, ada talian hayat dia. Tapi sampai satu hari di mahsyar nanti, tak ada bantuan lain kecuali Allah akan tolong 7 golongan ini. Saya tak nak pergi semua, saya nak pergi beberapa benda yang berkaitan dengan kita tengah hari ini.
Antaranya yang pertama al-imamul adil. Yang pertama sekali yang akan mendapat naungan di mana tiada naungan lain pada hari tersebut adalah pertama sekali al-imamul adil, pemimpin yang adil. Ringkas cerita, pemimpin ni tuan-tuan satu manusia yang akan dibebankan dengan segala soal jawab di hadapan Allah. Akan tetapi manusia ini jugalah kalau dia taat pada Allah, taat pada Rasul, melaksanakan kepimpinan dia mengikut acuan Islam, Quran, hadis, ijma', qiyas, ulama' bantu dia. Dia ni di hari mahsyar nanti Allah akan jaga dia. VIP Allah, al-imamul adil. Syarat dia kena jadi pemimpin yang adil. Hati-hati musim-musim orang nak jadi pemimpin ni, kan? Tak apa, boleh nak jadi pemimpin, tapi dalam Islam pertama jangan minta. Kalau dilantik, alhamdulillah. Minta jangan. Tapi ketika jadi pemimpin berlaku adil, Allah akan memberikan perlindungan kepada pemimpin tersebut. Kat dunia letih, gaji besar tuan-tuan, tapi tidak tak payah tanya berapa jam je. Dan kepala tak pernah relax lah. Sabuk je fikir masalah rakyat lah, masalah ni lah, sekecil-kecil benda lah, longkang sumbat sampailah segala hal-hal yang berkaitan. Tak kiralah di mana-mana peringkat, pemimpin surau, pemimpin negeri, pemimpin negara. Tapi kalau adil, Allah memberi perlindungan. Okey, yang kedua, yang ni yang saya nak tekan sebenarnya. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Yang kedua yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala adalah pemuda yang membesar dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang itu dia muda satu. Kenapa muda ni tuan-tuan? Muda ni boleh tanya di masing-masing lah. Siapa yang rambut hitam lagi ni kan? Jiwa kita ni jiwa yang tak pernah cukup lagi. Saya lah tu. Tak cukup lagi, dah dapat dah nak lagi. Jiwa muda ni jiwa yang kata Syahid Imam Hasan Al-Banna, cita-citanya menggunung tinggi. Kan? Keazamannya menggila. Azam dia tu gila-gila punya azam. Ni nak masuk 2023 ni kan. Tak habis-habis nak azam diet, tak diet-diet pun. Cita-cita besar. Kan? Anak muda ni kira nak ubah dunia lah. Dunia ni dia nak ubah. Anak muda ni dia ada keazaman yang tinggi, cita-cita yang menggunung, semangat yang membara. Apa satu lagi? Saya tak ingat, dia ada 4 yang disebut oleh Imam Hasan Al-Banna dalam satu muktamar dia di hadapan pemuda-pemuda Ikhwanul Muslimin. Kan? Bahkan disebut di situ, Nabi tambah di sini, pemuda yang hebat sekali adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Yang sebenarnya hebat pemuda ni, orang muda ni adalah mereka yang hidup dia 24 jam sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni yang power. Bukan senang. Bukan senang alang-alang duk tengok Morocco lawan Perancis. Dia tiba-tiba waktu rehat tu dia pergi ambil wuduk sembahyang 2 rakaat. Bukan senang tuan-tuan. Pukul apa rehat? Start pukul 3, rehat 3.45 lah. Nak pergi ke pukul 4 tu untuk second time tu dia boleh tahajud. Bukan senang. Anak muda lah tu yang bangun. Mana ada orang, ada orang tua bangun tengok Morocco ni. Tapi tak boleh pergi noh. Main sedap lah. Kan? Bukan senang tuan-tuan. Bukan senang kena masuk stadium sebelum maghrib. Bola kat Malaysia lah. Sebab bola start 8.45. Kalau masuk lepas maghrib tak ada tempat duduk lah. Bukan senang masuk sebelum maghrib, tapi bila azan maghrib boleh cari pot yang sesuai, dah ada wuduk siap dah, boleh solat dalam stadium. Tuan. Stadium Shah Alam boleh memuatkan 84,000 kapasiti. Kalau penuh semua atas bawah. Minta maaf ramai mana yang tak solat maghrib. Dengan sebab nak menonton bola sepak yang dia tak main pun. Dia hanya bersorak sahaja. Subhanallah. Bukan senang jiwa-jiwa muda ni tuan-tuan. Ni dok plan dah ni 31 Disember kita nak lepak kat mana woi? Nak sambut tahun baru ni. Bukan senang dalam keseronokan anak muda ni, dia nak jadi orang yang nasya'a fi ibadatillah.
Apa-apa pun Allah tak tinggal. Saya tak tahulah, tanyalah haji-haji orang lama ni yang dah ada cucu ni. Saya ingat orang dulu kalau pesanan paling mudah kepada anak-anak dia, hang nak buat apa pun buatlah, solat jangan tinggal. Selalu kita pesan macam itulah. Saya ingat itu pun mesti menjadi, ialah awwalu ma yuhasabu ilallah, amalan pertama yang akan ditanya di hadapan Allah adalah solat. Siapa yang okey solat dia, insya-Allah okey kehidupan dia. Sajalah tuan-tuan nak sebut pasal solat ni, kita nak tengok macam mana keadaan kehidupan kita, kita kena tengok keadaan solat kita. Kalau solat cantik, insya-Allah hidup kita cantik. Nak tengok juga macam mana keadaan solat kita, kena tengok macam mana kehidupan kita. Sebab tu solat ni dia adik-beradik. Dia saling hubung kait di antara satu sama lain. Sebab tu Nabi tak sebut sahaja solat, tapi Nabi sebut solat awal waktu. Sebab tu Nabi puji Sayyidina Bilal bila Bilal melakukan solat sunat 2 rakaat selepas ambil wuduk. Kemudian Bilal stay tunggu untuk azan. Dah dia Bilal. Mestilah mai awal pasal nak azan. Sebab tu solat ni dia bukan hanya berdiri semayang, tapi dia ada duduk, tenangkan jiwa pasal nak masuk semayang. Sebab tu Aisyah radhiyallahu anha menyatakan ketika kami duduk sembang dengan Rasulullah, tiba-tiba azan, Nabi bangun, Nabi tak toleh kat kami, Nabi tinggal kami. Kata Aisyah, seolah-olah kami tak kenal Rasulullah dan Rasulullah tak kenal kami. Punya solat ni satu alam yang lain, kata Imam Hasan Al-Basri. Solat ini seolah-olah kamu masuk ke alam akhirat, meninggalkan alam dunia. Sebab tu benar, kunci saya kat situ adalah apa pun nak berlaku untuk anak muda ni, kita ni tuan-tuan nak bagi capai nasya'a fi ibadatillah, orang yang bergelumang ibadah dengan Allah ni, nak mula apa dulu? Mula dengan solat. Jaga solat ni settle. Ingat tak saya pernah cabar dekat surau ni, kalau ada depan saya ni bos-bos yang selalu mempengerusikan mesyuarat, cuba try tengah mesyuarat tu azan, kita stop mesyuarat, kita solat dulu, lepas tu sambung balik. Benda tu kena mula, tuan. Kan? Yang ketiga dalam hadis ni, apa kata Nabi? Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Ni kunci dia. Golongan ketiga yang akan mendapat naungan perlindungan Allah ni adalah wa rajulun qalbuhu, lelaki ataupun orang muda ni yang hati dia mu'allaqun fil masajid, terikat, terpaut dengan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ni yang takut nak cakap ni. Kan? Dia gelisah kalau tak pergi masjid. Ini mazhab apa Ustaz Mirul? Hanafi kot noh. Depa tak sah sembahyang kat rumah. Tu yang abang-abang kita ni tanya, ni tu, abang baju merah ni, ni abang tu. Kawan-kawan hak kerja Caltex, hak kerja Shell, depa ni kalau azan memang berlari pergi surau. Sebab apa? Depa tak boleh solat tempat lain kecuali surau masjid. Kita relax. Kenapa tak pergi surau? Kami Syafi'i. Habaq ialah malas surau. Duk guna mazhab pula. Sebab tu kita kena tengok qalbuhu mu'allaqun fil masajid ni, golongan yang ketiga ni orang yang hatinya terpaut dengan rumah Allah. Kan ada satu hadis Nabi yang lain. Nabi kata, kalau kamu nak lihat orang itu baik, dia ini baiknya dengan kakinya sentiasa berulang alik ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Nak dapat menantu tu intailah dulu. Dan pasanglah spy kan, pergi kampung dia. Dia nak main minggu depan, nak jumpa, nak merisik anak kita lah. Kita pasang spy dulu. Pergi tengok, dia ni kaki masjid tak? Tak kira lah janggut panjang ke. Tak kaki masjid, dia jatuh sikit lah markah dia. Kena jadi kaki masjid. Subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghrib, isyak. Ni untuk saya jugalah pesanan kita ni. Dan kita di Putrajaya ni lah yang sibuk-sibuk office hour ni kan. Tak apalah, mungkin maghrib tak sempat sebab baru sampai rumah, isyak boleh adjust.
Subuh mungkin boleh adjust. Zuhur, asar ni di masjid, di surau pejabat kita lah, dan sebagainya. Termasuklah Sabtu Ahad. Supaya hati kita ni benar-benar berada di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni 3 yang mendapat naungan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Apa dia lagi? Yang keempat ni, 2 lelaki yang bersaudara, yang berkasih sayang, yang bertemu dan berpisah kerana Allah. Kasih sayang hak ni boleh. One love tak boleh, tuan-tuan. Padang muka, kalah semua. 7 negara kan yang sokong one love kan. Last kali England. Jerman awal-awal lagi cloud. Kan? Mai tempat orang dia buat tutup mulut macam tu. Kan? Saya pun tak jadi sokong Jerman. Waktu itulah. Tuan-tuan, kasih sayang yang boleh macam mana? Boleh kerana Allah. Bertemu dan berpisah dia kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, macam mana tuan-tuan kerana Allah? Jom kita screening tengok orang kiri kanan kita ni. Kerana Allah ni, pertama bila kita melihat dia, mengingatkan kita kepada Allah. Ada tak kawan-kawan tuan-tuan yang bila tengok dia ingat Allah? Ada? Ni geng surau memanglah. Apa maksud dia? Tengok dia, Allah, aku tak sembahyang lagi. Tu ingat Allah tu. Tengok je dia, tak baca Quran lagi lah lepas subuh tadi. Tu cantik. Kalau tengok dia, teringat bola, tu belum tentu lagi. Tengok dia, Allah tak tengok lagi lah highlight semalam. Makna nampak dia, nampak bola, belum lagi tu tuan-tuan. Kena ada kawan yang bila kita tengok dia, mengingatkan kita kepada Allah. Siapa pesan ni? Imam Syafi'i. Kena cari kawan yang macam tu. Nampak dia, ingat Allah. Nampak dia, ingat, ya Allah, zikir dah lagi. Nampak dia ni, ini kaki selawat, aku tak selawat lagi. Itu, tuan. Yang kedua, ketika kita mendengar percakapan dia, menginsafkan kita. Sembang aja kat mana? Dekat, tak kira lah, air 8 ke. Balkis, tutup dah no. Dia pun buka kat Syahberi dah. Smoke Kingdom, Ustaz Don ke, dekat air 8 tu, sambil duk makan, sembang sikit, ingat Allah. Sedap makanan kita ni. Macam mana orang Palestin kan, duk berjuang agama Allah, makan pun macam tu je kan. Dia sembang dengan dia ni ingat Allah je. Duk dalam stadium bola pun dia tanya dulu, semayang lagi nak tengok bola ni. Bola juga semayang. Dia ada pesanan dia tu yang menginsafkan. Sikit-sikit WhatsApp kita, Mat, jom Mat, kalau free pagi ni pukul 10 ada semayang jenazah, ada kematian. Oh ya ke? Dia ajak kita pergi benda-benda yang taqarrub ila Allah, mendekatkan kita pada Allah. Jom Jumaat malam Sabtu ada majlis ta'lim Darul Murtada Habib Ali Zainal Abidin kat Masjid Muaz setiap Jumaat malam Sabtu. Dia ajak kita benda-benda macam tu. Ini 2. Yang ketiga, bila melihat dia melakukan kebaikan, kita pun nak buat baik macam dia. Ini cantik. Ini kawan yang bertemu berpisah kerana Allah ni, bila tengok dia buat baik, kita nak buat baik macam dia juga. Kena ada tuan-tuan kawan yang macam ni, kaki sedekah. Dia ni asal jumpa orang dia tolong. Kan? Allah bukan orang lain pun, tak entah siapa-siapa pun, tapi nampak jatuh motor, berhenti mat, tolong, sian dia mat, tak ada orang nak tolong dia. Suka je dia tolong. Suka tolong orang. Ada lebihan duit sikit, siapa yang susah kampung kita ni, dia nak buat kebaikan. Dengan kita melihat kebaikan dia tu, menjadikan kita nak buat baik macam dia juga. Orang yang begini, kata Imam Syafi'i, kena jadikan dia sahabat baik. Tiba-tiba orang tanya, wahai Imam, kalau aku tak jumpa 3 golongan ni dekat tempat aku. Tengok-tengok, tak ada, semua teruk, semua muka neraka cik. Tak ada yang boleh harap ni. Maka kata Imam Syafi'i, kamulah kena menjadi 3 golongan tadi. Kitalah kena start. Kitalah kena jadi orang yang bila tengok ingat Allah. Orang tengok kita ingat Allah. Orang dengar kita bercakap menginsafkan. Orang tengok kita buat baik, orang nak buat baik macam kita juga. Satu je, awas, jangan ujub, riak, takabbur, sum'ah. Hak tu hati kita kena jagalah. Kita kena jadi orang baik tadi.
Dua anak muda yang bertemu, berkasih sayang, bersahabat, rapat, BFF ni, apa istilah anak muda sekarang? Bestie. Aku tak tahu istilah tu. Bestie gitulah tuan-tuan. Bestie yang macam ni kerana Allah, bertemu berpisah dia. Dua-dua ni bila duduk di mahsyar akan mendapat zillah yaumala illa zilluh. Perlindungan naungan Allah di mana hari itu tak ada perlindungan yang lain. Hadis yang terakhir saya nak sentuh, tadi ada 7, saya stop kat situ pasal saya nak ambil anak muda punya bab ni. Satu lagi boleh sana. Okey. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, ni semua hadis kita dah dengar lah, tapi nak ingatkan balik, apa kata Rasulullah, irtani khamsan qabla khamsin syababaka qabla harami. Nabi kata 5 peluang, rebutlah 5 peluang sebelum datang 5 peluang yang lain, iaitu yang pertama, syababaka qabla harami, masa muda kamu sebelum datang masa tua kamu. Kita tak boleh bagi alasan dah, kan? Tanyalah geng-geng yang kaki masjid hari ni, mereka bukan datang masjid selepas pencen, tapi waktu kerja lagi pun dah datang masjid dah. Kita nanti saat pencen nanti saya datanglah insya-Allah. Bohong. Sebab dia tak jadi habit. Kekok. Dah tua malu pula. Haji tak pergi masjid lagi, pencen 5 tahun dah. Saya bukan tak nak pergi, segan. Saya pun tak kenal siapa pengurusi surau dah. Duduk apartmen sebelah ni je. Tak kenal pengurusi surau. Kan? Jadi tuan-tuan, waktu muda ni lah nak mula segala kebaikan. Nak hafal Quran waktu muda. Come on tuan-tuan, anak dah 5 dah. Takkan qul huwallahu ahad je. Kan? Asal bini pun tahu dah, abang aku ni rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua qul a'udzu birabbin nas. Come on lah tuan-tuan, gaji besar, grade tinggi. Kan? Improve lah juga hafalan Quran kita. Apa dia? Kuang-kuang ilmu nak selamat di alam barzah. Kuang-kuang apa? Anas. Al-Waqi'ah, Yasin, kuang-kuang. Hak ni semua kena improve tuan-tuan. Bila? Mudah. Sedekah, waktu kaya baru nak sedekah. Bohong. Bersedekahlah ketika susah, kerana ketika kaya tu lagi kita mudah nak bersedekah. Doa ketika susah itulah, ketika senanglah kita mohon, kerana ketika susah lebih mudah kita mohon pada Allah. Apa kata ulama? Mengingati Allah ketika senang, Allah akan mengingati kamu ketika susah. Waktu senang kan, semua ada, rumah ada, bini ada, anak ada, kereta pun sedap, baru keluar kedai lagi. Ada semua ni, tapi masih ingat Allah. Cik, bawa BMW sebelah tangan. Kenapa sebelah? Tangan kiri tasbih. Oh cantik. Tasbih kan, sambil kat traffic light, duk zikir kan. Senang tu ingat Allah. Tiba-tiba bam, accident tuan-tuan. Masuk bengkel BMW, total loss. Susah itu Allah pula ingat kat kita. Ini susah baru nak ingat pada Allah. Maka waktu senanglah kita ingat pada Allah. Syababaka qabla haramik, wasihata qabla saqamik, sihat sebelum sakit. Ghinaka qabla faqari, kaya sebelum fakir. Wa faraghaka qabla syaghalik, masa kosong, lapang sebelum sibuk. Wa hayataka qabla mautik, waktu hidup kita sebelum matinya kita, tuan-tuan. Ini semua kena ambil manfaat sungguh. Dan last sekali, tadi kata last dah. Itu teknik penceramah, tuan-tuan. Kami diajar macam tu 5 minit lagi. Last sekali hak ni yang semua kita akan sampai daripada Muaz bin Jabal. Kata Nabi SAW, kalau tadi hadis rawahu Tirmizi, yang ni pun sama, hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. La tazadu qadima abdi yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba', tidak akan berganjak kaki kita di hari kiamat, kecuali di hari kiamat nanti, iaitu di mahsyar, kecuali ditanya tentang 4 perkara yang saya nak sentuh kat sini. Wa an syababihi fima ablah, waktu usia mudanya ke mana ianya dihabiskan.
Soalan paling banyak adalah waktu kita muda ni tuan-tuan. Jadi waktu muda ni kena isi sebaiknya ke perkara yang menyumbang kepada urusan akhirat kita, urusan yang memberatkan timbangan kita, urusan yang melancarkan kita masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tanya saya, ustaz, okey ustaz ceramah banyak-banyak ni kami nak kena buat apa? Saya nak sebut dekat geng-geng muda depan saya ni, pertama sekali tuan-tuan, ilmu. Susun jadual kita untuk komitmen dengan majlis ilmu. Ni kena jaga. Okey, katalah habis-habis lekeh dah tahu dah surau ni ada tazkirah Jumaat. Kita mai awal. Ustaz, saya dapat sekali je seminggu. Okey, tak apalah. Mainlah 12.30 kat surau ni, dengar majlis ilmu tu. Ni paling lekeh lah. Okey, improve sikit. Yang kedua, cari mana-mana kuliah maghrib yang kita sempat. Anak muda kena sibuk dengan ilmu, tuan. Jangan sibuk sangat dengan phone. Phone ni maklumat. Ilmu kita kurang, maklumat banyak. Berita awal ni lah, Malaysia kini lah, Malaysia tak kini lah, tipu dan sebagainya kan. Ilmu tak ada. Sebab tu tak boleh nak tapis maklumat. Maka jadilah kita orang yang bergerak dengan media yang memandu kita. Maka kita berfikir pun cara media. Kita berpandangan pun ikut pandangan media. Kita bukan ikut ilmu. Maka tak ada Quran yang nak tengok maklumat yang kita dapat. Tak ada hadis yang nak suluh maklumat yang kita dapat. Itu tepat ataupun tidak. Sebab tu kena banyakkan ilmu. Satu. Yang kedua, anak muda kena bergaul dengan orang soleh. Orang soleh ni Allah jaga dia, Allah pimpin dia. Jangan ikut geng. Geng satu bab, tak apalah. Geng lepak mamak tu kena jangan tinggal lah mereka. Tu kawan daripada tadika. Tapi orang soleh ni pun kena ada, tuan-tuan. Ini dua benda pun cukup lah yang kita boleh jaga insya-Allah, supaya mudah-mudahan ketika ditanya tentang usia muda kita ni, kita dapat jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf tuan-tuan, salah silap apa yang saya kongsikan. Sekadar ingatan untuk diri saya sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah suratul Asr.